أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم علمنا يا علام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا جميعا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا جميعا من كل سوء ومكروه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sidang dan pendengar Radio Aman Haj. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala jaga kita. Dalam keadaan ramai ataupun sebahagian daripada umat Islam dan umat manusia yang Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian penyakit wabak yang sedar-sedar duduk menarak di masa kini, maka kita antara orang yang Allah Ta'ala beri kesihatan,
beri afiah kepada kita, maka marilah sama-sama kita perbanyakkan syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, Allah Ta'ala beri pengampunan maghfirah kepada kita, dan kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita semua masuk dalam orang yang dibebas daripada api neraka. Nah, ini ayat kata channel วันนี้นี่เราต้องsyukurต่อ Allah Ta'ala ในสิ่งที่ Allah Ta'ala ได้มอบให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นพลานามัยที่แข็งแรงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ถูกอะไรนะโรคระบาดที่กำลังระบาดณตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเนือมะห์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานให้กับพวกเราini kira kata satu nikmat yang besar lah kita ada dalam keadaan sihat. Mudah-mudahan dan kesihatan ni terus menerus lagi dalam hidup kita bulan Ramadan dan seterusnya. Alhamdulillah, pada petang hari yang mulia ini ni sementara kita nak buka puasa, marilah kita sama-sama muzakarah, kita panggil muzakarah lah. Sebab kita selalu duk dengar dah beberapa ustaz-ustaz kita, babo-babo kita duk kecek dan duk ceramah dan ilmu kepada kita mengenai ilmu-ilmu semasa dan untuk nak muwajahah menghadapi benda semasa. Jadi alhamdulillah niวันนี้นี่ก็เดี๋ยวเราจะเข้าในหัวข้อเกี่ยวกับการทำอิบาดะห์ในภาวะที่เกิดโรคระบาดนะpelaksanaan ibadat semasa berlakunya wabak ni maknanya penyakit yang tersebar luas jadi lah ni ada wabak corona telah tengah-tengah duk sebar, belum pada ni sebar teruk, sebar juga dah di negara kita. Konon ni ko mi kampre ในเมืองไทยแต่ก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็ถือว่าการแพร่ระบาดนั้นไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับณปัจจุบันแต่kalau nak ukur dengan sekarang lah ni kita dapati แต่ละวันนี่จะขึ้นเป็นหลักร้อยหลักพันแต่คนที่ติดโควิด. Jadi lekat banyaklah. Oleh itu kita mintalah al-afiah, as-sihah daripada Allah Taala dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita boleh beribadat dengan sempurna lagi. Jadi masalah wabak ni, penyakit wabak ni, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutlah kepada kita mengenai dengan penyakit wabak. Jadi penyakit wabak ni satu penyakit yang Allah Ta'ala pernah ya dulu ni kalau kita tengok hak masyhur sangat corona tu tak tubik lagi, tak ada lagi, tapi seumpama penyakit ni lah kita kata lah lebih kurang klai kiang, โรคที่มันมีลักษณะที่ใกล้เคียง ada bentuk sifat dia lebih kurang. Kalau dulu hak masyhur sangatnya penyakit taun. Penyakit taun. Taun ni ถือว่าเป็นโรคที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งมาให้กับอุมมะห์ก่อนหน้านี้. Jadi Allah Ta'ala utuh, Allah Ta'ala hantar penyakit taun kepada umat-umat sebelum pada kita lagi. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Ummul Mukminin, dia pernah tanya Nabi tentang masalah taun, masalah penyakit taun ni. Tanya Aisyah ni, เคยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับโรคตออูนdan penyakit taun. Maka Nabi beritahu kepada Aisyah dan isteri dianya sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu kepada dia, katanya, innahu kana azaban yab'atsuhu Allah azza wa jalla ala man yasha. Jadi Nabi jawab kepada Aisyah, dia kata taun ni adalah satu
azab satu seksa danเป็นazabหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาให้แต่กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์Allah Ta'ala hatanya penyakit ni sebagai azab, sebagai seksa kepada orang yang Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak. Cuma walaupun Nabi kata dia sebagai azab dan umat belum pada ni biasa kena dan dikirakan sebagai azab kepada mereka umat kanan ni kai tu โรคนี้โรคร้ายตออูนี่จนกระทั่งทำให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตนี่สิ่งนี้นี่โรคนี้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอาซับที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้กับผู้ที่พระองค์ประสงค์ที่จะทำให้เกิดหรือว่าทำให้ประสบกับโรคร้ายนี้นี่แต่ว่าสิ่งนี้นี่ข้อดีหนึ่งก็คืออัลเลาะห์ตะอาลานบีกล่าวว่าฟะญะอะละฮุลลอฮุอัซซะวะญัลเราะห์มะตันลิลมุอ์มินีนนะ walaupun taun ni jadi penyakit yang seksa azab, jadi azab ni, tapi bagi orang mukmin taun ni dikirakan sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Video saat itu ingat kembali kepada Allah Taala, video saat itu murajaah. ถือว่าเป็นเราะห์มะห์และสำหรับมุมินสำหรับผู้ที่มีจิตที่ศรัทธาสำหรับผู้ศรัทธาต่อ Allah Taala ถือว่าเป็นเราะห์มะห์เพราะเขาจะได้ทบทวนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺตะอาลานี่ส่งโรคร้ายนี้เข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาให้ประสบกับพวกเขา jadi Allah Taala hatta ni buat apa kalau Allah Taala hatta dia boleh memikir, boleh tengok, boleh murajaah kembali, tengok diri dia apakah kesalahan dia terhadap Allah Taala terhadap Allah Taala. Sebab tu kalau kita tengok dalam sebuah hadis hak lain ni Nabi biasa sebut, Nabi kata penyakit apa ni, Nabi royak kata zina tidak akan tersebar di dalam satu-satu kampung kecuali Allah Taala akan hatanya penyakit-penyakit wabak, penyakit-penyakit yang wakwi mereka sani mati. Ni antara sebab lah, antara sebab. Jadi timbulnya penyakitnya antaranya timbulnya maksiat, deraka kepada Allah Taala. Jadi kita sebagai orang mukmin cubalah insaf dan murajaah. Tapi bagi orang yang bukan mukmin kira kata azab lah. Bagi orang Islam adalah rahmat. Sebab tu Nabi kata falaisa min abdin yaqut ta'an. Nabi kata yaqut ta'un. Maka tidak ada seseorang hamba yang kenanya penyakit ta'un ataupun berlakunya penyakit ta'un di tempat dia fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Jadi dia pun duduklah di tempat dia, di rumah dia, di kampung dia, di cangwak dia, tak tubik gimana, sabiran dalam keadaan sabar, muhtasiban dan harapnya pahala. ผู้ที่เมื่อโรคร้ายนี้เข้ามาในหมู่บ้านของเขานี่หรือว่าเข้ามาในพื้นที่ของเขานี่เขาจะไม่ออกไปนอกพื้นที่tak tubik pada นอกพื้นที่ปะตุยดอยู่ในอะไรนะอดทนที่จะอยู่แล้วก็หวังอะไรนะหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ตะอาลาharap pahala dari Allah Taala ya'lamu annahu lam yusibuhu illa ma kataballahu azza wa jalla. Jadi dia yakin kata benda penyakit ni walaupun dia penyakit jakit ke penyakit yang Allah Taala hutus tapi dia yakin kata semua hak Allah Taala tulis sana itu, jadi kena atas dia tak kena tu semua hak Allah Taala tulis belaka. Dan nak kena kau tak usah kena, dia yakin kata hak tu Tuhan tulis siap dah. Cuma dia kena ambil dengan sebab tidak gidok cari, tidak dok tubik gi rata. Ni ambil dengan sebab. Ada bukan kata bila mana berlakunya penyakit kita pun tubik gi rata, orang lari pun kita tak dengar. Jadi hak ni menyalahi dengan sunnah ataupun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali adalah bagi dia seumpama pahala orang mati syahid. Allahu akbar, besarnya. Dalam keadaan lagu ni bila mana kita tengok masalah ni berlakunya penyakit taun dan tersebar secara luas. Kadang-kadang kita ni biasa duk pergi semaya di masjid gapo semua. Kita biasa duk pergi sejid. Bila mana tak boleh nak pergi sejid, kita pun berasa saya rau kai chin kat kanti pai lamatที่มัสยิดบางทีนี่เมื่อเขามีมาตรการห้ามไม่ให้ไปมัสยิดหรือไม่ให้ทำอิบาดะห์อะไรนะบางอย่างบางอิบาดะห์นี่ในมัสยิดเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมต้องปิดมัสยิดด้วยทำไมต้องห้ามด้วยada kadang-kadang kita berasa lah sebab kita biasa duduk semaya
Di masjid biasa duduk pergi jemaah, di masjid biasa buat dah semaya tarawih, biasa duduk apa ni semaya Jumaat, dan kita pun biasa duduk iktikaf pada setiap tahun. Bila mana tu baik mata akan kata lari, kadang-kadang kita berasa susah hati, berasa susah hati. Ini benda biasalah bagi orang yang dah senantiasa hak dua lagu ni, dah dia berasa susah hati lah. Dah berasa susah hati sebab dia biasa duk pergi, rasa ingat orang panggil dia orang pasal hati dah, hati dia tu duk gantung dah dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid atau bil masjidi. Seorang lelaki yang hati duk gantung dengan masjid, sebab tu dia berasa sayang. Tapi bila mana dalam keadaan berlakunya penyakit lagu ni, kita nak buat ibadat macam mana? Adakah ataupun cara-cara belum pada ni biasa berlaku pasal ni? Dan kalau kita tengok sebenarnya masalah masjid ni, tak ada hadir masjid ni, kalau kita tengok di segi hukum fiqh ni, dan kalau kita tengok di segi hukum fiqh ni, bukalah kitab-kitab fiqh dan kita dapati bahawa ulama fiqh ni dia kata kalaulah kita pergi masjid, nak pergi masjid takut gapo? Takut misalnya tengah malam misalnya adanya seluk gapo, takut licin ke, takut hujan ke, ataupun takut orang buat kita ke. Jadi hukum fiqh ni boleh kita diharus bagi kita semaya di rumah boleh. Ni hukum fiqh. Dan dengan semua mazhab ulama kita dapati bahawa bila ada sebab tertentu dan uzur-uzur syarak, jadi boleh kita berhenti ataupun tak pergi masjid. Boleh kita secara peribadilah. Dan secara peribadi kita tak pergi masjid. Sebab tu dalam kitab Al-Hak Imam Syafi'i ni, kalau kita baca dalam bab masalah pergi masjid ni tak, Imam Syafi'i kata dalam kitab dia kata in kana khaifan idza kharaja ila al-jum'ati an yahbasahu as-sultanu bighairi haqqin kana lahu at-takhallufu anil jum'ati. Ini Imam Syafi'i kita. Dia kata dalam kitab dia kata jikalaulah seseorang saat itu takutคนหนึ่ง ni keluar takut khaifan idza kharaja ilal jum'ah, kalau dia tu pergi maya jemaah, dan kalau dia tu pergi jemaah dia takut, dia bimbang takutว่าเขาออกไปมาจุมอะห์ละหมาดวันศุกร์นะซึ่งเป็นละหมาดวันศุกร์นี่ถือว่าเป็นละหมาดที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นสุนนะห์หนึ่งที่นบีไม่เคยทิ้งแล้วก็นบีทำแล้วก็เป็นสิ่งที่วาญิบวาญิบมีหะดีษมากมายที่บอกว่าวาญิบที่จะต้องหะดีษจุมอะห์แต่เนื่องในสภาพบางสภาพในบางกรณีในบางกรณีนี่ชาเราะห์นี่ให้อนุโลมนี่สามารถที่จะไม่ไปได้ boleh tak pergi. Sebab tu Imam Syafi'i dia sebut dalam kitab dia kata kalaulah seseorang saat ni takut bila dia nak pergi maya jemaah, ayyahbisahu as-sultan, takut pemimpin keluarว่าผู้นำนี่จะจับขังเขาdan bima takut pemimpin igak yo boh dak legok bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Jadi dia tak ada salah gapo, boleh jadinya adanya pergi belaga dan sikit-sikit sebanyak dengan orang-orang besar. Jadi dia pun tak kena. Kalau kita tubik pergi dia mau igak kita dan kita tak sih masuk gok. Jadi Imam Syafi'i kata kana lahu at-takhallufu ani al-jum'ah, harus bagi dia untuk tak sih hadirnya Jumaat. Ini nak ayat atau sekadar takut daripada kena igak, takut daripada kena igak, tak ada kena gapo lagi, sekadar tu ya. Jadi Imam Syafi'i kata boleh gidah. Bahkan kalau kita tengok dak dalam kitab ni lebih halus ada tu lagi. Lebih halus ada tu lagi. Gapo? Ya kita misalnya kita lekat hutan dengan orang. Lah kita lekat hutan dengan orang, kita nak pergi masjid, kita tak ada duit lah ni, kita susah, duduk dalam keadaan susah. Dan rau pen niกับคนหนึ่งคนใดและคนหนึ่งเราเป็นหนี้กับคนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราออกไปนี่กลัวเจ้าหนี้จะมาทวงหนี้กับเราซึ่งเราในตอนนั้นนี่ณตอนนั้นนี่อยู่ในสภาพที่ไม่มีเงินที่จะให้และ duduk dalam keadaan mu'sir, susah, tak ada duit nak wi, tak ada duit nak bayar hutang. Dan kalau tu pergi jadi nya pergi ke tuai hutang bawa kita ataupun macam mana ke. Jadi Imam Syafi'i dia kata dalam kitab dia kata kena, dia kata wa in kana taghayyubuhu an gharin, dan kalau dah dia santu nusuk gaib dah ni ataupun hai
An gharim, daripada tuwe hutang. Gharim ni tuwe hutang. Li'usratin wasi'ahu at-takhalluf anil jum'ah. Kerana payah, kerana tak ada duit nak bayar. Imam Syafi'i kata wasi'ahu at-takhallufu anil jum'ah. Jadi dia boleh tubik boleh tak pergi Jumaat. Allahu akbar. Tu benar lah ya. Kita lekat hutang dengan orang. Tapi duit tak ada nak bayar. Bukan tak si bayar. Duit tak ada nak bayar. Tubik takut demo pergi, demo igat. Demonya pergi minta usul atau dah kacau duk bangkat kita suruh bayar hutang sebab kita susah tak ada duit nak bayar. Semua supon 8 tahun dalam kitab hak saya cek tengok 8 tahun dalam internet tu dia sebut kata 18 tahun tapi dalam kitab saya tengok ni 8 tahun ni bukan sikit. Duk dalam rumah dia lam yakhruj ilal masjid, tak tubik langsung pergi masjid. Allah. Tengok tak tubik langsung Imam Malik. Kalau kita kata Imam Malik ni piye, Imam Malik tak ada dah. Masa Imam Malik ni semasa duk timbul Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik ni kenal orang yang paling turut sunnah Nabi, hingga digelar sebagai sekolah Imam Malik, madrasah madrasah panggil Al-Maqsud ni. Madrasah pasal ambil dengan sunnah. Madrasah Imam Abu Hanifah, madrasah pasal ambil dengan pendapat. Ni Imam Malik orang yang turut sunnah Nabi sekali. Tapi kerana ada sebab tertentu di akhir-akhir umur dia, Imam Qurtubi sebut dalam kitab Tazkirah, dia kata dia tinggal pergi masjid 8 tahun tak pergi masjid. Lam yakhruj ilal masjid. Tak tubik pergi masjid, tak semaya jemaah, tak semaya Jumaat. Nampak? Dia ada uzur. Uzur itulah yang buat dia sana tu boleh duduk dalam rumah. Tu. Jadi ada orang tanyalah. Jadi orang tanya dia lah gapo masalah gapo. Jadi sini ni Imam Qurtubi dia sebutlah waqtalafan nasu fi uzrihi ala salasati aqwal. Jadi ada apakah boleh Imam Malik sana tu tak tubik pergi 8 tahun duduk rumah dia tak ada pergi masjid. 8 tahun buat apakah? Ada tiga dapatlah dia kata uzur tu uzur gapo. Dia kata kerana Imam Malik yang pertama dia kata kerana Imam Malik tengok benda-benda mungkar ada dan dia lari dah benda tu masih duk mahraja lela, masih orang duk buat lagi. Dia habis dah sebab tu dia tak jumpa dengan benda tu, dia duduk rumah. Belalah duduk rumah benda tu, ia lari dah tak itu. Dia duduk rumah tak tengok benda-benda yang mungkar. Katanya kerana kalau dia pergi masjid ni sultan suruh pergi. Raja-raja suruh pergi, dia tak segi dah. Buat akhir umur dia tak segi dah. Sebab Imam Malik terkenal orang yang rapat sebenarnya dengan sultan. Hingga siapa dia riak orang banyak perkara lah. Daripada sultan supaya beri kepada beri ihtiram, hormat kepada orang-orang yang ada ilmu, orang ngaji, ulama semua. Dia minta. Tapi akhir-akhir umur dia ni, dia tak segi masjid. Antara sebabnya kata dia tak segi ikut sultan, tak segi cari sultan. Sebab sultan duk cari dia suruh pergi. Apa dia tak segi, dia duduk rumah dia 8 tahun. Kata setengah pula sebab dalam sejiknya ada gambar-gambar, ada orang letak hapari ataupun tabir-tabir lah, ada benda-benda yang tak kena. Sepatutnya sejik tak adanya benda-benda lagu tu. Sebab tu dia tak ada pergi sejik 8 tahun. Benda halus. Benda tak ada besar kali-kali kita kira. Kalau nak ukur dengan penyakit wabak, penyakit corona yang tengah-tengah duduk sebala ni. Sebab tu kita sebenarnya secara peribadi tu adalah contoh-contoh banyak hak kita sebut ni, contoh hak pasang besar-besar dah pintu yang krai-krai korua dah Imam Malik ni pempu tirak sunnah tam sunnahของท่าน Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sunnah Nabi kasih kepada sunnah Nabi. Tapi dalam keadaan kerana adanyaเพราะมีบางสิ่งบางอย่างเพราะมีเหตุมีปัจจัยหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุหรือว่าเป็นอุซุรทำให้เขานี่มีอาจไปละหมาดณมัสยิดได้นี่เขาก็ไม่ไปเพราะอุซุรเพราะอุซุรdengan sebab adanya uzur. Uzur kalau kita tengok taruh dulu mungkin uzurไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับโรคระบาดที่อยู่ณปัจจุบันถ้าถามว่าแล้วอิหม่ามมาลิกอิบาดะห์ยังไงก็เมื่ออยู่ที่บ้านก็ต้องอิบาดะห์ที่บ้านได้อิบาดะห์ที่บ้านฉะนั้นการที่เราจะทำอิบาดะห์ในช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดนี้ที่จริงแล้วนี่การละหมาดสำหรับผู้ที่เคยละหมาดนี่ในเรื่องของผลบุญนี่ดิสกีพัลเลอร์นี่bagi orang yang duk orang panggil melazimi senantiasa poketikแล้วนี่ dia buat misalnya ibadat pasal betul jemaah, dia dah biasa pergi jemaah sama,เคยไปละหมาดจemaahทุกตลอดเลยไม่เคยขาดละหมาดอะไรนะจemaah
ละหมาดญะมาอะห์แล้วก็ละหมาดจุมอะห์ไม่กี่ขาดผู้ที่ปฏิบัติตัวเช่นนี้นี่ทำมาโดยตลอดแต่เมื่อมีอุซุรบางอย่างทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาหรือว่าไปละหมาดได้นี่ที่จริงแล้วนี่ผลบุญของเขานี่ไม่ขาดแม้แต่นิดแต่pahala dia tak kurang walaupun sikit tak kurang walaupun sikit sebab tu Nabi dia biasa sebut dalam sebuah hadis yang sahih Nabi royak kepada para sahabat dan selepas pada kelik daripada peperangan Nabi royak kata adanya di sana lari jalan, adanya di sana beberapa orang, adanya di sana beberapa sahabat mung tak jalan di satu tempat, mung tak turun di satu wadi, mung tak pergi di mana-mana tempat kecuali mereka sana tu bersama dengan kamu. Jadi sahabat tanyalah, dah piakah? Jadi piakah mereka itu? Apakah dah mereka sana itu jadi bersama? Apakah maksud dengan bersama? Jadi Nabi royak kata puak ni adalah orang yang adanya keuzure. Dia sebenarnya tak pernah duduk tinggal peperangan gapo semua, cuma kerana ada uzur dia tak boleh mari, tapi mereka sana syarakukum fil ajr, dah boleh pahala serupa kamu juga, boleh pahala tak ada kurang walaupun sedikit. Ni nak ayat kata orang yang senantiasa duk ibadat dalam keadaan yang biasa, duk pergi Jumaat, duk pergi gapo, jadi bila mana timbul uzur dia boleh pahala secara penuh, secara total, tidak kurang walaupun sedikit. Jadi kita insya-Allah dalam keadaan ibadat kita ni semaya hak takwi. Allah ni misalnya kita duk nara dah ke. Nara ni jangan buat perakat dah. Tak sewi semaya tarawih, tak sewi semaya Jumaat, tak sewi kita pergi iktikaf. Jadi benda ni kalau kita biasa buat dah, jadi kita tu boleh pahala secara penuh. Cuma cara kita nak buat ibadat pasal ni lagu mana? Kita kata kalulah masalah terawih ni sebenarnya kita boleh semaya sore, bahkan setengah ulama antaranya Imam Syafi'i dia sebut dalam kitab ni, dia kata semaya sore lebih suka bagi aku. Semaya sore lebih suka, semaya terawih sore, semaya qiyam Ramadan sore lebih suka bagi aku. Nak kata semaya Jumaat tu ada juga. Tapi semaya sore tu bagi Imam Syafi'i, kalaulah hak Jumaat tak ada jadi kekurangan gapo, jadi hak paling molek dia kata dia nak maya sore lebih suka bagi dia. Kita pun lagu tu lah. Cuma dia panggil kita dak boseso yo hemah kita ni. Kau ramai-ramai kita ni jadi berasa rajin sikit semaya. Boleh semaya hadis sempurna cukup rakaat dah 9 8 ke 20 ke ikutlah kita semaya cukup, tapi semaya sore dah tak ada apa witir pun kita tak ada nak semaya, kita bimbang situ ya. Ada bimbang situ sebab tu dalam keadaan Covid ni jadi ibadat semaya tarawih kita boleh tunai secara sempurnanya. Lain pada kita boleh pahala semua hadir Jumaat, kita semaya rumah juga kita boleh pahala tarawih yang Allah Taala beri kepada kita. Jadi mai tarawih tak ada halangi gapo. Masalah Jumaat. Ada masalah Jumaat ni memang kita nak semaya sore tak boleh. Kalau mazhab Imam Syafi'i kita kena cukup orang dah 40 orang mazhab Imam Syafi'i barulah boleh semaya Jumaat. Kalau Ibnu Hajar ni dalam kitab Fathul Bari dia kata tak semesti 40, cuma we hidup suasana kampung, kira tu boleh beli gapo semua, we hidup suasana kampung boleh dah buat Jumaat. Tapi pendapat mazhab lain seperti Imam Syaukani 2 orang pun boleh. Ada 2 orang ataupun 3 orang, tengah pendapat 3 orang. Tapi ala kulli hal kita tak boleh semaya Jumaat, tapi balik tangkan dia tak ada lagi kita semaya Jumaat. Kita gantilah semaya Jumaat dengan Jumaat sebab asalnya semaya Zuhur. Semaya Zuhur kemudian marinya Jumaat pada waktu Zuhur untuk nak buat perhimpunan muslimin pada minggu perhimpunan minggu bagi orang Islam. Bila mana kita ada uzur tak boleh nak semaya Jumaat, kita klik kepada asal, kita semaya Zuhur. Semaya Zuhur boleh kita semaya Zuhur. Nampak tak? Jadi semaya 5 waktu ni jadi takkan tak ada lagi gapo, tak ada itu gapo, kita boleh pergi semaya dengan seperti biasa kalau kita nak pergi masjid. Kalau tak segi pun tak ada gapo sebab sunnahnya bila mana kita dengar saat ni, bila mana kita berlakunya keadaan lagu ni, jadi
Kalau kita tak segi sejid pun lepas dah. Dah sunnah Nabi pun ada dah royak kepada kita. Dah sehingga setengah-setengah dalam riwayat ni dan Nabi apa ni adanya panggilan suruh kata sallu fi rihalikum, suruh semaya di rumah, fi buyutikum, suruh semaya sebab dah ada ujiannya, ada kesusahan, gapo uzur gapo. Jadi sikit ya uzur benda biasa. Lah ni uzurnya corona. Dah kalaulah kita seka kata kita kitwa rok rani ajatit, rok keluar. Kita tak segi, tak ada gapo, kita pun dah boleh turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kalau kita nak semaya di masjid 5 waktu, boleh juga kita nak semaya sebab ulama ni kalau kita tengok ulama fiqh ni, jadi dia tengok kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelaksanaan Nabi, dia tidak ada secara jelasnya kata masjid semua katuk belaka. Tak ada kata masjid semua katuk belaka, tapi ada tak masjid katuk. Memang ada banyak dalam cerita, dalam sejarah. Dicatat dalam sejarah-sejarah ataupun tarikh sejarah belum pada kita ni, bila mana berlaku penyakit wabak. Jadi masjid-masjid sana tu tak ada orang pergi semaya, banyak ada. Ada. Tapi dalam keadaan lagu tu juga ada juga setengah-setengah kata ada orang pergi semaya di masjid. Sebab tu Imam Ibnul Jauzi ni ataupun beberapa ulama ni dia sebut sepengah Ibnul Jauzi ni, dia kata dalam kitab dia royak dalam kitab dia ni dia kata apa ni, bila mana berlakunya penyakit wabak, di kawasan Mesir dan sebagainya, dia royak lah. Dia kata kebanyakan masjid ketika berlakunya wabak, dia kata waqa'a fi hadhihi diyar, di kawasan Mesir apa semua ni, bila ketika berlakunya penyakit wabak, penyakit sebar luas ni, jadi dia kata bila mana berlaku wabaun azim musrif zaid anil haq, jadi timbul penyakit sebar secara luas kacai yang reng apa tak tubik yang kuang-kuang. Bila mana keadaan lagu tu wan nasu yamurun, orang pakat gi jalan fala yarawna illa aswaqan farigah. Jadi jalan telat tu katuk belaka, tak ada orang sore habuk. Wa turuqat khaliyah, jalan-jalan pun tak ada orang dok gi jalan. Wa abwaban mughlaqah, pitu-pitu rumah pun pakat katuk belaka kerana penyakit wabak. Wa khalat aksarul masajid minal jamaat, dan dah sunyinya kebanyakan masjid daripada semaya-semaya Jumaat. Nak ada masjid hak buat, tapi kebanyakannya dah tak ada buat, dah sunyi, tak ada buat langsung, tinggal langsung semaya Jumaat. Ni noyak atau biasa berlaku di zaman-zaman dulu, bukan dah semasa, bukan banyak tempat dan banyak masa berlaku dalam keadaan lagu ni. Dia disebut oleh Ibnul Jauzi, disebut oleh Ibnu Hajar dan sebagainya. Nak royak kata benda pasal masjid ni ada juga bila mana berlakunya penyakit wabak. Jadi ada tengah masjid katuk, tengah masjid buka. Jadi tak ada gapo lah. Cuma bila mana masjid sana tu buka, kita nak pergi semaya masjid. Jadi kita kena turutlah arah pihak berkenaan, terutama punam dan sasana kita, dia kata lagu mana kita kena turut lagu tu lah. Sebab ni merupakan jaga untuk bukan pribadi, jaga orang ramai. Bila berlaku dia susah ramai, bukan susah sore. Sebab tu bila kita nak pergi semaya masjid, kalau nak semaya rumah tak ada gapo. Kalau nak semaya masjid boleh ke tak? Adanya ulama-ulama dan sebut dalam kitab-kitab tarikh kata ada buat semaya Jumaat. Cuma kita kena ambil dengan matakan, bila pergi masjid, jadi matakan ni kena pakai nyemes, pakai jaga, pakai mes. Janganlah kita duk buka dan kita semaya sana tu sah wirenge. Bila dalam keadaan lagu ni dia timbul persoalan lah, kata semaya pakai mes boleh ke tak? Sebab ada duk sebar dalam internet dan sebagainya, kata tak boleh kita pakai mes dalam semaya. Tapi hak sebenarnya kalau kita tengok pendapat kebanyakan ulama ni, jadi bila mana bahkan hampir semualah, bila mana adanya hajat, bila ada uzur ni, jadi boleh kita katuk, boleh kita tutup hidung, boleh kita tutup mulut. Dalam kitab fiqh dia panggil ba'at talassum.
dah katuk mulut, katuk hidung untuk nak semaya. Kalau rasa tak ada dalam sepak biasa ni, boleh ada setengah ulama kata makruh dan setengah ulama lagi adalah sebahagian yang kata tak boleh tu, tapi tak ramai. Cuma dah banyaknya kata makruh. Tapi kalau ada uzur, ada hajat ni, jadi semuanya kata tak apa. Dah kata tak apa. Dalam keadaan ada uzur lah ni, kita ada uzur, maka kita pakai ambeh. Sebab tu bila mana kita rajak kelik kepada fatwa ulama, Darul Ifta Mesir ni dia fatwa secara tegah. Dia kata orang hadut sebar masalah tak boleh nak pakai ni, ambil mana dia kata. Dia ambil mana hadut sebar benda yang tak sahih. Hak sahihnya bila mana ada keuzuran lagu ni, dia kata boleh kita nak tutup. Boleh kita nak tutup hidung, nak pakai topeng hidung. Nah ni penjelasan daripada fatwa baru Darul Ifta hak Mesir. Dah. Ni masalah kata hidung, masalah rengge. Masalah rengge sah ni. Jadi ulama, kalau kita tengok ulama fiqh, memanglah hadis Nabi suruh kita bila mana kita masuk sah, kita suruh betul dan suruh rapat. Tapi masalah rapat ni tanya wajib ke tak wajib. Jadi semua ulama tak ada punya kata wajib sorry habuk. Hak katanya mustahab ataupun mandub, sunat. Sebab apa? Sebab hadis Nabi mai koyak kata min tamamis salah. Setengah hadis kata min husnis salah. Jadi keelat kesmaya, kesempurna esmaya. Kalau itu hak ni panggil masuk dalam bab tatmi. Masuk dalam bab takmi wi sempurna. Sebab tu hukum fiqh ni ulama fatwa baru dan ulama dulu pun tidak ada khilaf ya kata. Jadi bila mana benda tu tidak wajib dan kita duduk secara rengge cuma sahwi betul, dikirakan taswiyah, dikirakan betul lagi, masuk dalam bab taswiyah tu sufuh lagi. Taswiyah ni betul sah. Jangan jadi tinggi rendah lah, sama. Cuma rengge tu dah bimbang takut Nabi royak tu kerana syaitan ni pergi masuk kita. Tapi oleh kerana dalam keadaan keuzuran pasal ni jadi diberi peluang lah, maknanya tidak gapo lah. Dan kita tak si rapat pun tak ada gapo dah kalau kita nak hadir di masjid. Ni fatwa sama ada fatwa Lujnah Daimah hak Saudi sendiri, sama ada fatwa hak Darul Ifta hak Mesir ataupun Islam Week dan sebagainya. Semua ni fatwa lagu tu berlaku. Sebab tu kalau kita hadir di masjid, maka kita turutlah materakan dah kerana mereka sana itu telah tengok fatwa ulama dah dalam kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cara kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bab kita pergi masjid sebab duduklah dalam keadaan ni dia kira kata tak putus sah. Dan kalau kita ngaji cuma fatwa kalau tak silap saya ni fatwa hak Saudi ke mana tu bik mari masalah semaya turut orang dalam TV. Kita turut dalam TV tengok, kita turut demo duk line hak ni dia kata batal tu. Dia kata batal tu sebab tak kira kata sah. Ni fatwa dalam website saya baca tengok tak silap hak Saudi ke mana gitulah, hak Islam Week ke hak Saudi. Jadi dia kata batal terus. Sebab tak ada kira sah. Tapi kita duk lesah ni walaupun rengek, maka tak ada gapo kira duk dalam tempat tulur lagi. Ni riwayat tu masalah pelaksanaan ibadat dalam keadaan wabak ni. Jadi benarnya semua benda-benda yang kita boleh buat secara peribadi tidak merosakkan nizam asal dalam bab semaya, bab gapo, bab ibadat kita, maka kita boleh buat. Dan semaya Jumaat misalnya, kalau tak segi semaya Jumaat, kita semaya Jumaat di rumah pun tak ada gapo. Dan semaya ramai-ramai dengan keluarga kita di rumah. Dan mudah-mudahan semaya di rumah pun masuk dalam bab Jumaat juga dan dapat pahala. Sebab hadis Nabi royak kata semaya sore. Dan semaya sore jadi maya Jumaat lebih afdal, lebih molek dah 27 kali ganda daripada semaya sore. Semaya sore. Jadi tak ada sebut dengan jelas kata semaya mana, cuma Nabi tu tak biasalah semaya rumah dan semaya masjid. Tapi kita kerana adanya penyakit pasal ni, kita tak segi sejik bimbang takut penyakit sana tu jakit kita ke gapo, kita ni orang tubuh lemah ke gapo. Jadi kita sana tu duduk rumah semaya Jumaat dengan ahli kita di rumah. Jadi mudah-mudahan harapannya Allah Taala beri pahala kita 27 juga. Sebab asal kita pun boleh dah. Sungguh boleh dah. Sebab kita semaya tu 27 dah. Apa ni semaya tu maya Jumaat dah belum pada ni. Ni nak rakyat kata masalah kita nak tunai semaya Jumaat
Jadi boleh kita semaya Jumaat di rumah. Kalau rasa tak semaya Jumaat di masjid. Kalau nak pergi masjid, kita turutlah atur-atur yang demo letak. Dah turutlah atur-atur tu. Janganlah kita langgar atur yang letak. Sebab orang hak nak pergi semaya nak pergi duduk tempat orang ramai boleh ni, dia kena orang yang jelas kata tak ada penyakit, tak ada gapo. Tapi kalau syok kita lekat kata lekat, syok atau berat lekat, ataupun yakin kata lekat. Kalau kita yakin kata kita ni lekat nyakit COVID dah, pak kita duk susuk orang, kita pergi semaya, kita pergi masuk pak orang ramai. Kita dosa kita tanggungjawab depan Allah Taala. Kita tanggungjawab depan Allah SWT. Nah, ayat kata lah kita sana lekat penyakit, lepas tu kaca duk hidup pak orang ramai gi wak diri kita, wak penyakit duk pada kita. Walaupun dia segi akidah, hadis mari dua hadis kata nyakit tak jakit, satu hadis. Yang kedua ayat kata nyakit tu jakit. Jadi dua hadis ni ulama hipung dua hadis ni. Maksudnya hak kata tak jakit ni maksudnya jakit nyakit dengan diri dia sendiri, dia tak boleh nak jakit sebenarnya. Tapi yang buat jakit adalah Allah Ta'ala. Supaya nak baiki akidah. Dan nak baiki akidah. Kita, walaupun kita duduk rumah. Dan ulama hadis ni ya syarah. Walaupun kita duduk rumah, kita duduk nusuk, kita duduk dalam rumah kita. Tapi kalau kita hidup pergi atau dengan sebab, aku ni kerana aku duduk rumah ni tak lekat penyakit ni. Jadi tak boleh pahala kita. Sebab apa? Sebab dia tubik. Tubik daripada hak kena. Hak betulnya duduk rumah, duduk mana. Dia tu hai tanda. Ya lekat. Tapi ayat tu kita ambil dengan sebab. Dengan sebab kita duduk rumah. Dengan sebab duduk rumah Allah Ta'ala tak wih kita lekat. Bukan kata, kerana aku duduk rumah ni. Dah boleh tak lekat. Kerana mu tubik pergi luar ni mu lekat ni. Kerana tu tak boleh. Kerana Allah Ta'ala sahajalah yang buat wijakit untuk nak baikinya akidah Islam. Sebab tu, dah setengah ulama ni, jadi masalah masuk pergi pak nyakit hodok berlaku, masuk pergi di tempat hodok berlaku ni. Ulama kata tak boleh kita pergi tempat hodok berlaku. Kalau tempat tu duk berlaku, kalau kita pergi, waktu kita lekat tak boleh. Tapi masalah tubik. Kalau tubik untuk pergi perbat pergi gapo. Ulama we peluang. Kalau ada mak takam molek gapo semua wak jaga tak sik wak hang siapa boleh jaga orang lain tak jakit. Jadi boleh. Tapi kalau nak tubik, orang tak lekat lagi. Tapi ia nak tubik pada tempat tu boleh ke tak? Jadi ulama tubik dua pendapat sebenarnya. Bukan kata tak boleh tubik langsung. Hak lari-lari tak boleh tubik tu kerana ulama hak kata-kata boleh tubik ni, dia tanggung kata lari tu bimai takut pegang kata dia tubik dah. Jadi lepaslah penyakit. Sedekit dia hak lepas tak lepas tu hak Allah Subhanahu taala. Oleh tu dalam keadaan berlakunya wabak ni, jadi kita nak buat ibadat. Banyaknya ibadat-ibadat yang kita boleh buat. Hak ibadat pasal peribadi ni tak ada kena tanya dah ni boleh buat. Cuma hak dah jadi permasalahannya masalah ibadat secara jama'i. Hak kita pasal kena hadir jama'i semaya Jumaat. Hak ni hak pasal hadir jama'i. Ibadat pasal kena duduk di sejid supaya nak iktikaf. Kita kena duduk sejid. Jadi nak iktikaf rumah tu bagi orang jatuh ni jadi musalla jatuh tak ada lah rumah. Cuma musalla orang tina iktikaf rumah ni ada pendapat kata orang tina boleh iktikaf di musalla rumah dia. Ada di musalla rumah dia. Tapi kita ni bila mana tak boleh iktikaf, walaupun tak boleh iktikaf, dan kita duduk rumah, kita pergi masjid. Masa kita pergi masjid semaya 5 waktu tu kita niatlah nak iktikaf. Dan hati kita tu we rasa kata kita rasa rugi, rasa saya tak boleh iktikaf pada tahun ni. Jadi dengan sebab rasa kita dah biasa iktikaf dan kita berasa saya nak pergi iktikaf, rasa saya tak boleh iktikaf ni, jadi Allah Taala kepada kita banyak pada tu lagi. Ada banyak ada tu lagi pahala, penuh lagi pahala kita. Ada hak tu ya, masalah dan ibadat kita kalau hak fardi tak ada masalah gapo. Kita banyaklah. Banyak hak fardi. Ada hak duk bahasanya tak ada wabak, tak ada penyakit. Masjid kosong, tak ada pihak duk pergi semaya. Nampak tak? Masjid kosong tak ada pihak semaya. Penyakit wabak ada, kita kacau nak pergi semaya. Rajin semaya. Bukan gapo dak. Kadang orang lari. Orang kita ni pelik juga. Kau lari kau nak pergi. Yang pergi sejid dia tak penyakit. Penyakit mek mana? Jakit bila tu hari jakit belaka. Allahu akbar. Kadang-kadang kita ni jadi lawe tak kena tahu, lawe tak kena cara. Lawe tak kena cara. Oleh tu jadi pelik lah kata orang kita ni jadi pelik. Teka keadaan biasa kita tak ada nak pergi, dah duduk rumah semaya gapo semaya tak ada pergi sejid mana orang lari kita rajin. Ni orang panggil tak kena belaka ni. Tu patut semaya raya kita tengoklah dengar arah dan semaya raya ni pasal jama'i tak ada semaya sore.
bila mana semaya jema'i, jadi kita nak buat dalam keadaan timurnya penyakit wabak ni, jadi kita dengarlah arah daripada pemimpin kita, daripada Datuk dan sebagainya, tengok mereka arah lagu mana. Janganlah kita duk panas-panas sore, jangan kita langgar arah, terutama arah tepat teh kita duk setara nak suk gapo semua lari penyakit duk tengah sebar tak sewi kita pergi kita kacewak. Dan bila mana kita kacewak timbul penyakit kau teruk, jadi kita jadi sebab. Bila jadi sebab we kau teruk ni, kita tu kena tanggung juga. Kena tanggung juga. Oleh itu dah saya berharaplah kepada pendengar ni yang dengar siaran kita di petang ini, dalam keadaan kita nak ibadat berjemaah gapo semua, sebenarnya benda yang kita dah buat semua dah, insya-Allah Tuhan penuh pahala kepada kita. Tapi kalau rasa kita nak pergi buat dan pihak berkenaan dia izin supaya kita buat, maka kita turutlah matrakan hak dia dah letak lagu mana. Janganlah langgar matrakan tu, jangan buat pandai-pandai. Dah buat pandai-pandai setengah kita, dah kaca keras cara sore orang lain tak ada duk keras pun kita duk keras sore cara kita. Hak ni tak kena. Dah bahkan kalau kita tengok supaya saya nak royak mudah-mudah. Dah ni ada masa sikit lagi ni saya nak royak mudah-mudah. Kalau kita tengok ulama kita ni semuanya saya Nabi belaka, sunnah Nabi belaka. Tak ada pia kata tak ada sunnah. Kita tengok semaya Nabi. Kalau kita tengok Aisyah hoyak Nabi tak rasa semaya malam lebih pada 8 ataupun 11. Tengah riwayat 13 suk tara tu ya. Tapi kita dapati bahawa marinya Umar hak ni walaupun ada riwayat kata sahih tak sahih, sebenarnya hak ni secara orang panggil hafik-hafik ijma' ulama kata sabit sungguh Umar ni mula-mula ia semaya 8 juga, 11 rakaat juga. Cuma hanggo siapa semaya panggil dah tukak gapo orang mai duk ngadu ke Umar nak buat lagu mana we ada rengi sikit tak ada keberatan. Dia buat jadi 20. Buat 20 ni masa Umar ni riwayat sabit pada Umar. Mari ulama ke dia semuanya fatwa kata 20 belaka. Tanya adakah mereka menyalahi sunnah? Tidak, sebab sunnah hak Umar buat kira kata sunnah Nabi juga. Hak 8 tu pun hak Nabi juga. Sebab tu kita tak ada kena duk balah gapo 8 ke 20 ke. Hak tu sabit belaka. Tapi nak ayat kata masalah kita ni turutlah matrakan. Janganlah kita duk panas-panas sore. Kita ni keras cara sore kita. Orang lain semua fatwa tu belaka dah, kita budak kacau keras cara kita. Orang panggil hak ni menjadi orang yang agak kata Perancis dah tubik asing. Jadi asing pada jemaah. Orang yang asing pada jemaah ni Nabi tak wi. Faman syazza finnar. Syazza ni pasal tak molek. Dia tak suka dengan gharik. Gharik ni pasal sore juga. Gharik tapi gharik ni dia molek. Sebab tu dalam hadis gaya kata bada al-islamu ghariban fa sayamudu ghariban fatuba lil ghuraba. Pasal sore juga tapi kok molek. Tapi kalau pasal tak molek ni dia panggil syaz, suzul, tak molek. Ada orang lain buat benda ni belakang kita tak pisah nak tak supa dengan orang, tak supa dengan orang. Tak supa pasal tak molek ni, dia panggil tak supa pasal tak supa tak molek. Tak supa pasal tak molek. Nabi murid faman syazza finnar, masuk neraka orang pasal tak molek. Panggil sebab membawa pergi kepada neraka. Wal iyazubillah. Itulah di petang yang mulia ini kita dengar dah secara ringkasnya masalah bagaimanakah kita nak buat ibadat di bulan Ramadan dan seterusnya bila mana berlakunya penyakit wabak. Dan mudah-mudahan apa yang saya sapa semua saat itu boleh faedah pada diri saya sendiri dan kepada ikhwah dan pendengar di petang ini, dan Allah Ta'ala merahmati kita semua dan beri pengampunan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan apa yang benar adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dan silap adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.